Okay, Assalamualaikum guys. So hari ni kita dekat Pulau Pinang. Kita dekat dalam pulau lah. Nama tempat ni Sigit lah sebenarnya. Tu Jambatan Pulau Pinang, kalau boleh tengok kan. So yes. So hari ni kita nak pick random lah. Kita nak cari orang random. Kita nak tanya soalan pasal mengenai rasuah lah, rasuah. So saya dari tadi ada Usha, dua orang abang tu. Saya tak tahu diorang mancing ke healing ke apa kan. So jom kita pergi tanya diorang soalan. Jom kita bertanya. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Ganggu ke bang? Tak ganggu ke? Adalah sikit. Boleh tanya soalan? Boleh. Boleh tanya soalan lah. Abang dari mana bang? Dari Penang. Dari Penang. Ha. Duduk dari Penang ke macam mana? Dia dulu Penang. Duduk dari Penang. Bukan, dia bukan. Oh bukan. Dia dekat mana? Dia Dari Perak. 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 Perak belah mana? Ipoh. Abang? Dia dari Seberang. Seberang. Ha. Seberang kat mana? Kat Kepala Batah. Kepala Batas. Kepala Okay. Batah. So hari ni saya nak tanya soalan sikit abang pasal rasuah. Boleh tak bang? Boleh. Boleh kita masuk sikit isu rasuah ni boleh bang? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nama abang apa? Nama saya Afiq. Afiq. Ha. Nama abang? Aiman. Aiman. Okay Aiman. So saya tanya kat abang Afiq dulu lah soalan pertama kan. So soalan pertama saya nak tanya kat abang kan. Ya. Abang rasa apa maksud rasuah ni? Rasuah ni dia penyalahgunaan kuasa. Dia orang selalu yang jawatan tinggi dia akan buat benda ni. Okay faham. Dia contoh, dia nak buat satu benda, ada orang bagi duit kat dia untuk memudahkan kerja orang yang bagi tu lah. Contoh dia nak beli tanah, nak beli tanah kat contoh tempat ni kan, nak beli tanah kat kawasan ni. Okay. Tapi dia proses tu lambat. Dia kena ikut step by step. Sebab rasuah lah. Jadi bukan sebab rasuah. Oh bukan. Okay. Dia step tu dia nak potong step tu, dia bayar orang tu untuk cepatkan proses, tak ikut step tu. Oh faham. So ini situation lah yang abang bagi. situation, ya. Oh abang okay faham. Tu je. Tu je. Untuk maksud yang abang tahu lah. Tu yang saya boleh tahu ya. Okay, soalan kedua kita nak tanya pasal contoh-contoh boleh bang? Boleh. Contoh-contoh. So yang soalan kedua kita tanya kat abang Aiman Orang Ipoh ni, orang Ipoh. Saya pun orang Perak juga, Teluk Intan. So soalan contoh-contoh rasuah ni abang yang abang tahu. Untuk rasuah kat Malaysia ni kan, yang pertama paling famous yang kita tahu rasuah politik lah kan. Okay. So macam dia orang bagi duit kopi ke hadiah ke untuk pengundi. So tujuan untuk undi dia orang lah kan. So yang kedua pula macam yang saya tahu penyelewengan dalam sektor awam. Cara dia orang macam semua tu untuk tujuan peribadi, macam mempercepatkan proses kenaikan pangkat ke saman ke kan. Semua benda ni pentingkan diri lah sebenarnya. Soalnya macam tu. So itu contoh yang abang boleh simpulkan lah. Kita balik pada abang Afiq. Soalan ketiga bang, boleh lah? Hari ni saya ada 4 soalan. Ni baru soalan 3. Soalan ketiga tu boleh. abang dah ready? Ready. So soalan ketiga ni kesan-kesan rasuah dekat Malaysia ni. Tak kisahlah kat Malaysia ke masyarakat ke apa kan. Yang saya tahu dua lah. Okay. Satu, kemunduran ekonomi. Okay. Dia bila negara tu banyak kes rasuah, jadi pelabur luar nak datang main melabur kat Malaysia, dia tak yakin. Dia takut dia melabur kat negara ni, takut tak dapat pulangan sebab rasuah. Jadi mungkin tu lah. Itu salah satu kesan dia lah. Salah satu kesan. Untuk kedua pula, kegagalan sistem kesihatan. Contoh untuk kerajaan punya sektor kesihatan kan, hospital kerajaan ke. Contoh seorang tu dia ada sakit kanser ke, dia patah tulang. Lepas tu dia pergi hospital kerajaan tu, dia nak check, tapi equipment tak cukup. Equipment yang kerajaan, Barang keperluan lah. barang keperluan cukup. Sebab contoh kerajaan kan bagi duit untuk sektor kesihatan lah, untuk beli peralatan ni. Itu penting. Tapi sampai ke orang bawah, dia ambil sikit. Sampai ke bawah lagi orang ambil sikit. Jadi dia tak, betul dia jadi sektor kesihatan ni dia kegagalan lah. Dia jadi gagal Sebab rasuah. sebab rasuah. Rasuah. Jadi
dia kesan ni bukan orang atas yang kena, rakyat yang kena. Rakyat yang kena dengar tu kan. Rakyat yang kena tau. Rakyat yang kena. So soalan terakhir soalan yang keempat saya nak tanya dekat Abang Aiman. Cadangan untuk kita mengatasi rasuah ni kat Malaysia ni. Cadangan untuk mengatasi lah kan. So sebab dia bagi dua, saya pun bagi dua lah kan. So yang pertama, menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas. Macam kerajaan kuatkuasakan undang-undang yang lebih tegas untuk si pelaku rasuah, macam menghukum dia, kaji dia kan. So yang kedua pula, memberi lebih kuasa kepada badan-badan ataupun sektor-sektor yang melibatkan rasuah. Contoh macam SPRM, beri dia orang lebih kuasa untuk menyiasat dan mendakwa si pelaku rasuah. Macam tu. Betul. Dia sokong. Okay, tu cadangan dia. Okay, so hari ni apa yang kita dapat simpulkan lah kan, rasuah ni banyaklah kesan buruk kat tak kisahlah kat mana-mana ni. Ada kesan baik ke rasuah ni? Tak ada. Tapi banyak gila kesan buruk. So terima kasih Sorry kalau ganggu hari ni, tanya soalan banyak. Tak. Okay ya, boleh sama. Abang buat apa tadi? Healing Healing. Nak final exam lah. Bila final exam tu? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Healing kenapa? Healing kenapa tak study bang? Sebab lepas healing pun study. Oh, release stress dulu lah. Release stress. Okay, faham. Okay, terima kasih Okay. Ni, terima kasih Aiman and Afiq. Shout out to Afiq and Aiman. So let's go. So kita nak pergi cari orang lain pula. Kita nak tanya soalan lagi pasal rasuah. So apa-apa kita swipe up dulu. 1, 2, 3 swipe up. Okay, so kembali kita lagi. Kita still lagi dekat sini. Kita dah jumpa orang random yang kita pick. Orang yang ketiga. Tadi dah 2 orang kan. Ni orang yang ketiga. Okay, so inilah orang dia. So rapat sikit cameraman rapat sikit. Okay, so kita dah interview tadi nama dia, tapi saja kita nak masuk dalam klip kita. So nama apa? John. Adam John nama dia Adam John. Orang panggil Adam John apa? Brother John. Brother John. Tapi kita panggil dia Adam John je lah hari ni Nak tanya soalan boleh Boleh sila. Saya nak tanya soalan pasal apa? Pasal rasuah. So dia dah tahu lah kita nak tanya soalan pasal apa? Pasal rasuah Okay, soalan kita untuk abang John Adam ke Adam John? John Adam. Kita nak tanya soalan kat John Adam. Apa peranan media sosial ni untuk memberi kesedaran dekat yang kita katakan rasuah ni lah? Okay, bagi saya peranan media sosial ni dia dapat memberikan banyak kesedaran lah kepada orang luar tentang apa itu rasuah, apa kesan rasuah dan apa punca yang jadi rasuah. Okay, yang itu yang pertama. Untuk yang kedua pula, dia dapat memudahkan untuk golongan-golongan yang anti rasuah seperti pihak kerajaan untuk menangani masalah-masalah kes rasuah ni lah. So bila media sosial ni ada, dapat bantu pihak-pihak anti rasuah untuk menangani ataupun memberi bantuan lah kepada pihak kerajaan untuk menangani masalah rasuah ni. Okay, so kesimpulannya media sosial ni banyaklah peranan dia dalam rasuah ni. Media sosial ni sebenarnya bukannya untuk macam kita nak pasal kita punya kita nak post pasal daily kita ke apa kan. Tapi media sosial ni boleh main peranan lah untuk apa-apa yang kita nak settlekan masalah. So media sosial ni penting lah. Kita boleh iklankan macam-macam. So soalan kedua lah saya nak tanya, dan soalan last lah sebenarnya. Sebab saya dah lama kat Pulau Pinang ni. Saya nak balik Perak lah. Saya dah penat lah bang. Saya dah penat lah dengan dunia ni bang sebenarnya. Okay, soalan kedua. Based on situation abang abang rasa abang pernah alami ataupun abang pernah terjerumus ke dalam pasal rasuah ni? Okay, untuk terjerumus ni setakat sekarang ni saya tak pernah lagi lah, alhamdulillah. Cuma untuk pengalaman saya pernah melihat situasi rasuah yang pernah berlaku depan mata saya. Abang pernah lihat? Ya, depan mata abang rasuah ni jadi? Ya, benar. Ui, baik ke kan? So abang ceritakan. Okay, dia satu hari saya baru balik kerja lah. So waktu saya dalam perjalanan balik tu, member abang ke apa? Ke abang? Bukan. Oh, abang nampak orang random lah. Random. Okay, benda ni random lah jadi. Tuhan nak takdirkan nampak. So waktu dalam perjalanan saya balik tu, saya nampak ada roadblock lah. Okay,
Hari tu pula jadi roadblock. Okay, saya naik motor waktu tu. So setiap siapa-siapa yang naik motor akan disuruh berhenti di tepi jalan lah. Depa untuk pemeriksaan lesen, road tax, dan IC lah. Okay. Untuk bahagian saya, alhamdulillah saya lepas. Semua saya dah cukup clear. Tapi benda apa yang saya nampak depan mata saya adalah seorang tu dia tak ada lesen. Okay. So waktu dia tak ada lesen tu, dia mohon kat polis tu untuk lepas dia. So waktu dia mohon tu, polis tu cakap kat dia pula, apa yang saya dengar, kalau adik nak lepas, boleh. Tapi adik bagilah sikit-sikit makan minum kat kami. Ni duit kopi lah orang panggil. Duit kopi. Okay, betul, duit kopi lah. Duit kopi. So banyak lah kita dengar KK macam ni. So cara dia lepas, dia pun bagilah. Tak banyak pun, dalam 50, 20 gitu je. Budak tu pun makan lah rasuah tu. Dah makan. Betul. Budak tu pun orang yang berasuah, dan orang yang ambil tu pun orang yang menerima rasuah. So apa yang saya nak cakap, benda tu tak bagus lah. Dan apa yang saya belajar pula, ada hadis Nabi pernah cerita, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Okay. Apa maksud dalam hadis tu? Hadis tu Nabi pernah berkata, sungguh Nabi melaknat orang yang menerima rasuah dan orang yang memberi rasuah. So kedua-dua perkara itu adalah perkara yang Nabi laknat dan Nabi tak suka. So itulah keburukan yang saya nampak. So pasal rasuah ni sebenarnya daripada zaman dulu-dulu lagi dah ada dah. Betul. Sebab tu lah ada hadis kan. Betul. Pasal rasuah ni. So okay lah. So kita dah habis tanya soalan kat Abang John Adam Betul. So kita dah tak ada soalan dah. So thank you bang. Okay, so shout out to John Adam. Thank you. See you guys. Bye. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Khairul Fatih dari Perak. Ini saya akan terangkan tentang kesimpulan untuk mengelakkan negara tertimbun dalam lumpur kemiskinan akibat rasuah. Okey, peningkatan integriti dan nilai etika dalam kalangan pemimpin dan rakyat adalah amat penting. Ini kerana amalan ketulusan dan accountability perlu diterapkan dalam setiap lapisan masyarakat, terutamanya dia dalam situasi awam dan swasta. Okey, yang seterusnya dia pendidikan dan kesedaran mengenai kesan negatif rasuah harus ditingkatkan di samping penguasaan undang bersalah rasuah. Okey, seterusnya dengan mengamalkan integriti yang tinggi dan menolak sebarang bentuk rasuah, kita dapat memastikan negara berkembang dengan lebih adil dan sejahtera. Sekaligus dia dapat membina masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Okey, terima kasih.